السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد Surat apa? 344. Dia kata di sini kata dia yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriyah. Dia siap tulis kitab ni pada tahun 670. Dia mati 676. 6 tahun selepas dia siap tulis kitab ni, dia mati. Kitab ni ada 372 bab. Ada 1896 hadis. Kita baru 49 bab. 372 tolak 49 bab. Hadis 1896. Kita baru 390 hadis. Tapi Imam Nawawi ni banyak kitab dia, bukan satu ni lah. Umur dia tak panjang, tapi kitab dia banyak. Dan ini di antara kitab yang masyhur, yang terkenal di seluruh dunia. Rata-rata orang Islam dunia baca kitab ni. Nak tunjuk kita tentang maknanya penerimaan kitab Riyadhus Shalihin ni di kalangan manusia kan. Nak tunjuk kata buah hasil usaha Imam An-Nawawi, tunjuk kata ikhlasnya dia tadi kan. Insya-Allah dalam menulis kitab ni, sebab berapa juta manusia baca kitab dia, berapa juta kali orang dah sebut rahimahullah, rahimahullah. Dia mati tahun 676, lah 1445. Bagi doa, bagi tolak. Okay. Kurun yang ke-7. Kita kurun yang ke-15. 8 kurun antara kita dengan dia. Kita kurun yang ke-15. 15 Hijrah. Cikgu terkejut. Cikgu duk ingat kurun Masihi. Dua kurun yang ke-20. Berapa dah ni? 21. Kita di kurun yang ke-21 Masihi miladi. Cerita kurun ni saya nak cerita kata kurun Hijri ni. Kurun Hijri ni maknanya kita 15 lah kurun dengan Nabi SAW kan. Jadi dia dengan Nabi 7 kurun. Jadi 15 tolak 7 8 kurun dia dengan kita dengan dia ni. Bukan 100 tahun. Kekal 400 tahun. Tapi nama duk segar lagi. Merata dunia orang dah sebut. Imam Syafi'i lagi awal lah. Imam Syafi'i 204 dia meninggal. 1000 tahun lebih lah. Tapi dia sebut lagi kan. Imam Syafi'i kan. Rahimahullah. Inilah dia. Baik, di sini tajuk cerita kita yang ke-49 bab dia. 372 tu lah 49, ada lagi tu lebih lain dia lagi kitab ni. Bab menjelaskan tentang ijra'i ahkamin nas, menghukum manusia. Menghukum manusia maksudnya kita nak teka seorang-seorang tu, kita nak kata seorang-seorang tu ala zahir, tengok zahir dia. Kan? Kita mana dapat penjelasan tentang diri dia tu
dengan kita melihat kepada zahir dia. Zahir dia baik, kita kata orang baik ya. Zahir dia orang Islam, kita kata dia orang Islam. Zahir ada kopi atas kepala. Lebay. Kalau Indonesia songkok atas kepala belum tentu Muslim. Kristian pun tak kau songkok atas kepala kan. Tradisi. Tapi kalau kita ni lebay putih ni biasanya lambang ke Islaman lah. Okay, ini bukan bukan tradisi lah, tradisi lebay. Ini tradisi lebay dan tradisi ulama. Jadi orang ini lebay boleh buat menantu. Tengok juga lebih longgang ke lebih ketat ke. Ini dia. Jadi wasarairihim ila Allah Taala, dan segala dalaman depa. Hak dalam depa ni kita tak tahu, hak hati depa macam mana kita tak tahu, serah pada Allah Taala. Kita cerita hak zahir. Tengok zahir, hukum dia cara zahir. Jangan kata alah tengok ya macam bagus tapi hati macam apa, tak boleh. Tak boleh. Ya. Melainkan kita dah biasa muamalah dan interaksi dengan dia. Kita tahu perangai dia macam mana. Itu pun mungkin semalam. Hari ini dia dah jadi baik. Mana kita tahu. Itu dia. Baik, firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 5. Mari kita tengok. At-Taubah ayat 5. Okey. Surah nombor 9 ayat nombor 5. Dia tak mau detect apa? Tak apa. Dia tak mau detect sudah. Internet dah kan? Internet dah, tapi dia tak nak baca. Okey. Tak. Dah dia kalau dia baca dia tu dia apa nama tu? Yang anak bulat ni. Ni kan. Dia tak apa? Tak function, tak fungsi. Okey, tak apa. Di sini Allah sebut dalam dia marah putih yang kita terjemah bahasa Melayu lah. Ya. Indonesia. Ayat 5. Okey, ayat di sini diambil dari sini kan. Fa in tabu. Dan fa in tabu, maka jika mereka bertaubat. Kita baca pada awal ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Baru dia detect. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Okey. Apabila telah habis bulan-bulan haram. Bulan haram ni ada berapa? Ada 4. Haram maksudnya haram apa? Haram perang. Haram berperang. Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, bagi satu, Safar, Muharram dan Rajab. Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram,
Rajab. Ni bulan haram perang. Jadi genjatan senjata waktu ni, siapa pun tak boleh nak angkat senjata. Jadi maknanya waktu ni orang berjalan bebas di muka bumi. Tak ada siapa nak serang siapa, tak ada nak apa, ini bulan haram. Tapi bila habis bulan haram ni, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah orang-orang musyrikin. Bunuh. Maksudnya berlaku peperangan lah cerita dia. Ada peperangan. Bila ada peperangan adalah pembunuhan. Bukan saja bunuh. Pergi bunuh sana, pergi bunuh sini. Dia bunuh Bukan maksud gitu. Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Maksudnya dalam peperangan. Tapi kalau dalam kita pergi kafir yang al-mu'ahad, kafir yang duduk mentaati kerajaan Islam, dia tidak buat onar apa semua tadi, depa mana dijagalah. Harta mereka haram kita rampas, darah mereka haram kita tumpahkan. Sebab depa ada perjanjian depa dengan kerajaan Islam. Begitu. Tapi bila berlaku peperangan, perangilah. Sebab apa? Sebab dalam bulan haram tak boleh ada perang. Tapi bila bulan-bulan lain berlaku peperangan, perang, bunuhlah. Bila kamu jumpa dia, wa khudhuhum, ambillah mereka, kepunglah mereka, wa qu'udu lahum kull marsad, awasilah mereka di tempat-tempat pengintaian. Tapi fa in tabu, maka jika mereka bertaubat, yakni mereka kembali kepada Islam. Orang kafir tadi, kalau mereka kembali kepada Islam, macam mana pula orang kafir nak kembali kepada Islam? Ya, sebab asal mereka Islam. Asal manusia seluruhnya adalah Muslim. Asalnya. Sebab tu kita tak panggil istilah convert. Istilah revert to Islam. Dia bukan baru masuk Islam, dia dah Islam dah dulu, kemudian dia jadi kafir. Dia kafir. Lepas tu dia kembali kepada Islam. Sebab tu Allah kata fa in tabu. Maka jika mereka bertaubat. Bertaubat daripada apa? Daripada kekufuran dan kesyirikan. Wa aqamus salah, dan mereka mendirikan solat dan mereka menunaikan zakat. Fa khallu sabilahum, maka berilah kebebasan kepada mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah pengampun lagi Maha penyayang. Ayat ni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia letak dalam bab ni. Bab kita hukum orang ikut zahir. Kalau zahir dia mengucap dua kalimah syahadah, dia Muslim, kan? Tapi hakikatnya dia Muslim pura-pura aja, tu serah pada dia. Tapi kalau dia mati, kita laksanakan, mandikan jenazah dia, kita kafankan dia, kita solatkan dia, kita kebumikan dia di perkuburan Islam. Kenapa? Kerana zahir dia Muslim. Selama mana kita tak nampak kekufuran pada dia, bukti yang jelas menunjukkan dia kufur. Dia ijtihad tu habislah. Memang dia ijtihad, dia murtad, dia murtad lah. Pokok Quraniyun diberikan penjelasan kepada mereka lah. Dijelaskan kepada mereka bahawa perbuatan mereka adalah perbuatan kufur. Jangan berterusan. Tapi kalau mereka tetap membantah juga, maka kerajaan menjatuhkan hukuman kat atas mereka lah. Kan? Okey, kalau tidak pernah menjalankan solat di sini, maknanya ada sebahagian ulama ataupun kebanyakan ulama kata mereka ni kafir. Nak kata orang Islam apa? Sebab dia tak pernah mengamalkan Islam. Macam mana kita nak kata dia Muslim sedangkan dia tidak pernah mengamalkan keislaman tu? Tak pernah solat. Macam mana dia mengaku Muslim, dia tak pernah solat kan? Tak ada tanda keislaman pada diri dia. Diri dia hanya mengaku sajalah. Maknanya kalau kita tahu, kalau kita tahu, sebab tu kita hukum orang ikut zahir. Kita bukan kenal semua orang. Orang kampung kita tu kan, orang kampung kita, yang kita tahu orang kampung kita semua orang Islam secara umum. Tiba-tiba ada mati orang hujung kampung, kita tak pernah kenal dengan dia pun. Tak pernah duk ambil tahu pasal orang pun.
Tiba-tiba kita dengar dia mati, jiran dia kata, laksanakan dia cara Islam. Sebab zahir dia orang Islam, tak perlu dah kita nak selidik. Bawa buku tulis dia ada semayang tak, di mana-mana masjid kita tak payah. Tak perlu macam tu. Zahir dia Muslim. Itu maksudnya. Baik. Jadi ayat ni nak menjelaskan kepada kita petunjuk dia, kan? Berkenaan dengan hukum-hukum dunia ni kita lihat pada zahir dia. Apa dia percakapan dia, perbuatan anggota badan dia, dia bukan menyembah berhala. Dia tidak sujud pada tokong berhala dan sebagainya, kan? Itu maknanya kita hukum di zahir lah di dunia. Adapun di akhirat yang dalam hati ini, itu diserah kepada Allah, kan? Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah ni. Dia tak sebut ayat apa, kita buka. Ya. Sini. Okey. Surah Al-Haqqah ayat 18. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Orang munafik dia pun cuba nak bohong kan. Dia pun cuba nak bohong lah Tuhan ni. Saja Tuhan biar ke dia. Kan? Tapi akhirnya daripada jadi kerak api neraka lah. Cuba nak bohong. Kan di akhirat nanti orang-orang munafikin ni kan, tengok dia minta dekat orang beriman suruh tunggu dia apa. Allah Ta'ala bagi cahaya kepada setiap orang. Kan? Orang beriman tadi, orang Islam ni Allah bagi cahaya. Ada pun orang munafik, cahaya mereka terpadamlah. Ya. Ini Allah sebut. Okey, ini surah Al-Hadid ayat 70, ayat 12. Al-Hadid ayat 12. المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Ya orang beriman. Kita orang beriman, insya-Allah yauma taral mu'minin, pada hari kau melihat orang-orang yang beriman, dan lelaki dan perempuan, orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan, yas'a nuruhum, cahaya mereka berjalan, baina aidihim, di hadapan mereka. Cahaya kita ni jalan depan kita. Wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan kita cahaya. Di akhirat ni gelap. Kan? Di as-sirat gelap. Jadi maknanya yang suluhnya cahaya keimananlah. Busyrakumul yaum, berita gembira untuk kamu hari ini. yakni hari kebangkitan. Jannatun tajri, syurga-syurga yang mengalir, min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Banyak sungai yang mengalir di bawah, kan? Di bawah, dalam bawah syurga tadi lah. Di syurga tadi. Khalidin, mereka kekal fiha, dalamnya. Zalika huwal fawzul azim. Baik. Ini contoh orang beriman. Orang munafik pula bawah ni. Contoh orang munafik. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
Pada hari orang-orang munafik lelaki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, tunggu kami sama, jangan pergi dulu. Depa Allah bagi cahaya, terpadam. Cahaya mereka terpadam. Dia berkata kalau orang beriman, oi tunggu kami. Naktabis, kami nak ambil min nurikum, daripada cahaya kamu. Qila, dikatakan kepada mereka, irji'u, patah baliklah ke belakang kamu. Patah balik. Wara'akum, ke belakang kamu. Faltamisu, maka kamu carilah sendiri nuran, cahaya. Pergi cari cahaya kamu sendiri, tak boleh tumpang cahaya kami. Patah balik. Faduriba, maka dijadikan, dibuatkan bainahum, di antara mereka itu, bisurin, dengan tembok pemisah. Sur ni tembok pemisah di antara orang beriman dan orang munafik. Tak boleh nak pergi sekali dengan orang Islam beriman. Okay? Lahu bab, dinding itu ada pintu. Batinuhu fihi rahmah, dalamnya ada rahmah, nikmat, syurga. Wa zahiruhu, dan luarnya, min qibalahil azab, daripada sisinya ada siksaan neraka. Baik, dia panggil juga, dia panggil orang beriman ni. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Tengok, orang-orang munafik memanggil orang-orang beriman, bukankah kami dulu bersama kamu? Dulu kami pun pergi perang juga dengan kamu. Kami pun pergi masjid juga dengan kamu sembahyang. Orang munafik. Bukankah kami dulu bersama kamu? Tunggulah kami sama. Mereka, yakni orang beriman, menjawab, benar. Memang kamu pernah bersama dengan kami, tetapi kamu mencelakakan diri sendiri. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu, ini syaitan, datang memperdaya kamu tentang Allah. Ini cerita pasal orang munafik tadi. Ini dia. Okay? Jadi orang munafik ni, kita bukan kenal dia kata dia munafik. Kan? Cumanya mungkin dia bersikap dengan sikap yang munafik tadi, cakap bohong. Kan? Bila dia bergaduh, dia bertengkar, dia melampaui batas. Bila dia pergi amanah, dia khianat. Ini sikap dia. Tapi dia belum tentu dia tu, mana hati dia tu munafik. Tapi perangai tu perangai munafik lah. Dia tu belum tentu munafik yang maknanya munafik yang tak percaya pada Tuhan tadi. Tapi dia buat dosa besar lah. Bohong dosa besar. Kan? Apa nama, khianat pada amanah, dosa besar. Berjanji, apa nama, menyalahi, dia bergaduh, dia melampaui, bertengkar, dia bertekak, dia melampaui batas. Ini perangai orang munafik. Itu dia. Tapi kita hukum ikut yang zahir lah. Sebab apa? Yang zahir ni hanya Tuhan yang tahu. Sebab itu Umar radhiyallahu anhu, dia nak pergi sembahyang jenazah, dia tanya dulu, Huzaifah tahu tak? Huzaifah ada tak? Huzaifah. Dia berkata Huzaifah tak ada apa sembahyang. Dia tak mau sembahyang orang tu. Pasal Huzaifah dulu ada, tapi dia tak pergi solat jenazah. Kan? Sahabat-sahabat ni orang yang berebut-rebut nak pahala. Pahala sembahyang jenazah ni, pahala dia satu khirat besar bukit Uhud. Siapa tak mau? Berebut nak sembahyang. Tapi tiba-tiba dia ni sahabat yang hebat ni tak pergi sembahyang.
Jenazah, satu jenazah tu. Mesti ada sesuatu. Sebab tu Umar dia tak mau pergi. Kalau Huzaifah ada, dia pergi. Pasal apa? Pasal Huzaifah ni dia tahu rahsia-rahsia yang Nabi beritahu dekat dia. Nabi suruh sembunyi. Dia penyimpan rahsia. Segala nama-nama orang munafik tu ada kat dia. Kan? Jadi maknanya dia, kalau orang munafik dah tahu nak sembahyang apa, teruk pada orang kafir ke munafik ni. Kan? Dia membenci agama. Membenci Islam. Dia munafik. Baik. Jadi hak akhirat adalah hati kita serah pada Tuhan lah. Tak sama. Orang yang tahu kebenaran tapi ingkar, macam ni lah. Orang yang berzina, orang yang minum arak, kan? Judi. Tapi dia Muslim. Dia bukan menghalalkan arak, dia bukan menghalalkan judi. Dia berzina. Tapi dia tak kata zina tu halal. Tapi kerana nafsu dia. Nanti aku taubat dia tahu. Kan? Dia pujuk diri dia, nanti aku bertaubat. Tak sama, mana sama dengan orang munafik. Orang munafik ni dia memang hati dia tak percaya langsung pada Islam ni. Hati dia tak boleh terima Islam ni kan. Dia kata boleh terima ke akal dah mati ni dia balik. Padahal akal boleh terima pun akal dia tu yang tak boleh terima sebab akal dia tu berkarat. Kalau akal yang bersih suci ni dia boleh terima ya. Kehidupan selepas kematian. Tu tengok pokok-pokok tumbuh tu hujan turun. Kita tengok lapang situ kan. Sekali 2-3 kali hujan turun tengok celah-celah mozaik tu tumbuh rumput. Asal dia mati. Kontang. Bila disiram maka dia pun hidup. Begitulah kehidupan manusia ni. Bila Allah hidupkan kita, hidupkanlah. Kan? Kejadian kedua lebih mudah daripada kejadian pertama. Padahal semuanya mudah bagi Allah Ta'ala. Kun fayakun. Tapi bagi makhluk ni, bagi kita ni, rekaan pertama lebih susah daripada rekaan yang kedua. Mereka nak wujudkan kereta proton tu berapa lama. Kan? Masa kereta proton saga baru keluar tu kan, meriah. Lah ni kan tengok kereta proton saga yang design mula-mula tu kan, sebelah mata pun tak mau tengok dah. Apa muncul tajam orang apa kan. Itu cerita dia. Lepas tu upgrade kan. Sudah cerita dia. Mentah sama munafik dengan orang beriman yang ingkar, ahli maksiat ni kan. Sebab mereka ni ada harapan lagi untuk Allah ampunkan mereka. Tak disangka-sangka Allah tak seza dia. Allah masukkan dia dalam syurga dengan rahmat Tuhan. Tapi ikut suka Tuhan lah. Ada yang Allah Ta'ala masukkan dalam neraka dulu. Ada yang Allah Ta'ala ampunkan dia. Kerana Allah berkehendak macam tu. Pasal apa? Pasal ikut suka Tuhan lah. Fa'alun lima yurid. Dia maha membuat apa yang dia berkehendaki. Sebab tu jangan kita putus asa. Kan kawan-kawan kita yang dosa banyak kan, 70 tahun hidup bergelumang dosa. Tiba-tiba kita ajak kita, tobatlah. Dia tu boleh tobat lagi kan, umur dah 70 dah ni. Siapa yang menghalang kau daripada tobat? Tuhan ni sentiasa buka pintu tobat lagi tak, matahari tak terbit sebelah barat. Dari lagi apa? Roh tak sampai di hukum. Tobatlah. Ya kau boleh kau. Dia pun aku tobat ni, tobat dah. Tobat pagi tengah hari mati. Ya. Selamat. Tak pernah sembahyang satu waktu pun. Tak ada solat. Pagi tobat, pukul 12 mati. Tapi dalam hati tu memang nak sembahyang lah lagi, nak solat ni. Nak belajar ke? Mati. Allah Ghafur Rahim. Ini dia. Baik, kita tengok hadis yang pertama dalam bab ni lah. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Islam ni nak perang orang ke? Kira perang, bunuh perang. Hakikat dia bukan macam tu. Hakikat dia orang Islam ni sentiasa diperangi dan sentiasa dibunuh sampai hari ni. Tu di Palestin tu. Bila orang Islam membunuh? Yang bangunan dekat Amerika runtuh tu kan, confirm ke orang Islam buat? Dia pun buat kajian balik, bukan orang Islam buat pun. Depa sendiri yang buat. Hari bangunan tu meletup tu, seorang Yahudi pun tak ada. Lain daripada Yahudi dah. Kerja siapa? Kerja manusia ulang kepala dua ni. Ya, Yahudi. Wah. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka menyaksikan bahawa tidak ada yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Hanya Allah sahaja yang diesakan, jangan sembah selain Allah. Bila Islam dah ada kekuatan, dah ada negara, maka Nabi pecahkan segala berhala-berhala yang ada. Di mana? Di Kaabah tu. Ada 360 ketul berhala di sekitar Kaabah, dan di atas Kaabah pun ada juga. Kan? Dalam pun ada. Nabi pecahkan segala berhala-berhala tadi kan. Kenapa? Kerana orang dah beriman. Semua dah masuk Islam. Kan? Itu dia. Jadi itulah dia usaha dakwah Nabi SAW. Sebenarnya memerangi ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Manusia, orang musyrikin diperangi adalah kerana untuk menyelamatkan mereka. Pelik, bunyi pelik. Memerangi untuk menyelamatkan. Jadi untuk menyelamatkan manusia supaya jangan mereka tadi kekal dalam neraka Jahanam, menyemutukan Allah. Bila sebut je perkataan ini, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ni, maka mereka ni ada keselamatan lah. Ada jaminan keselamatan. Walaupun dosa banyak mana, kalau dimasukkan ke neraka, akhirnya akan dikeluarkan juga, dimasukkan ke dalam syurga. Tapi kalau tak ada dua kalimah ni, maka kekal dalam neraka selama-lamanya. Sebab itu Nabi SAW memerangi, berhujah dengan manusia tadi, memerangi manusia, ajak mereka masuk Islam. Bila ajak dia masuk Islam, maka Nabi diperangi. Ya. Tak ada sejarah Nabi memulakan peperangan, tak ada. Kenapa orang tak mau baca sejarah? Lepas tu tuduh Islam tu ganas sana pengganas sini. Islam yang hakikatnya mana ada Islam ni menggalakkan keganasan dan bunuh-bunuh orang ni, mana ada? Tak ada. Jadi nak kena tafsir betul-betul lah ayat ni. Kan? Jadi apa tafsiran kamu tentang maknanya aku diperintahkan untuk memerangi manusia? Jangan baca dekat tu saja. Jangan baca dekat tu ya. Sebab satu lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Rahmat untuk seluruh alam. Masya-Allah. Ini dia. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yuqimus salah, dan supaya mereka mendirikan salat, dan sehingga mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu zalika, bila mereka buat semua benda ni, mengucap dua kalimah syahadah, zahirlah yang zahir ni, walaupun dia mengucap kerana takut, dah selamat dah. Mengucap kerana terpaksa, selamatlah dia. Selamat apa? Hukum dunia lah. Okay? Harta dia tak dirampas, darah dia tak ditumpahkan, tak berlakulah peperangan dengan dia sebab dia Muslim, saudara Islam. Baik.
Apabila mereka melakukan demikian itu, asamu minni dima'ahum, darah mereka terpelihara daripada aku. Maksudnya aku tak boleh nak tumpahkan darah mereka, tak boleh nak perang dengan mereka. Sebab mereka Muslim. Sebab tu perang saudara ni dua-dua masuk neraka. Hak membunuh masuk neraka, hak dibunuh pun masuk neraka. Perang saudara berlaku kan di kalangan sejarah kita, dalam sejarah kita berlaku perang saudara. Raja ni nak tempat dia, raja ni pun nak, ni pun dah mengikut, maka dia suruh berperang. Adik dengan abang berperang, bukan adik abang saja, adik abang tak ada perang. Adik abang duduk tempat dia lah. Yang perang tu dia pengikut lah. Hang tikam aku tikam, hang bunuh aku bunuh. Yang membunuh dan dibunuh dua-dua masuk neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Pasal apa? Dia pun kata sahabat di Rasulullah, hak membunuh tu kami tahulah masuk neraka, tapi hak kena bunuh tu pasal apa? Nabi kata kerana dia pun usaha nak bunuh saudara dia juga, tapi saudara dia tu hebat pada dia. Saudara dia tu lebih tangkas daripada dia, maka dia dapat bunuh saudara dia. Masuk. 2 minit lagi. 2 minit lagi. 37 masuk apa? Oh, tu nak tu. Okey. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
hayya 'alal falah. hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masyaallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati wa salatu al-qa'imati. Allahumma salli ala Muhammad alladhi wa'adta. Hadis ni kita baca dah semua. Hadis ni kita baca dah, lepas tu asal macam dah baca. Ni 9 bulan 2 duduk bawah. Bawah ni. Ni. 9 hari bulan 2. Hari kita. Tak apa ulang. Ulang balik. Ha? Betul tak? Tak apa? Okay. Dan ni 9 hari bulan 2. 9 hari bulan 2 ni mana atas ni kita baca dah. Kita baca lagi sekali, tak apalah murajaah. Hai. Tu dah heran ni macam saja baca dah ni. Tapi tak apa. Kan kita baca, kita ulang lagi ingatlah, wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum Allah taala. Jadi kalau depa sebut mengucap dua kalimah syahadah, darah mereka terpelihara, tidak ditumpahkan, harta mereka tidak rampas kecuali dengan hak Islam. Hak Islam ni maksud apa? Zakat lah. Zakat. Kan? Ataupun dia panggil apa? Mumatalah. Orang yang dia ni ada harta, dia tak mau bayar hutang, maka kita report ke kerajaan. Kerajaan ambil harta dia, bayar kau tu balik. Orang jenis tak mau bayar hutang, dia ada duit, tak nak bayar, saya tak nak bayar hutang. Kan kita pergi report ke ketua kampung kau, kat polis ke apa kau. Kan? Kita nak bayar hutang dia ada duit je. Jadi mana dia ambil harta dia tu oleh pihak berkuasa kan, diserah kepada orang tadi. Sebab tak nak bayar hutang. Macam ben tarik kereta, pakai kereta tak mau bayar, ben tarik marah. Inilah dia, ambil balik. Jadi perhitungan mereka adalah hati mereka serah pada Tuhan. Okey, hari kita baca dah. Kita baca hadis, kita tak baca lagi ini. Baik, وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال. Sahabat yang bernama Tariq bin Ushaim, nama dia lah ni gelaran dia, Abu Abdullah ni. Nama dia Tariq bin Ushaim radhiyallahu anhu, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang sebut la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur dengan apa yang disembah selain daripada Allah. Dia kufur dengan apa yang ditaati selain daripada Allah, apa yang dipatuhi selain daripada Allah. Haruma maluhu, maka hartanya haram dirampas. Wadamuhu, dan darahnya haram ditumpahkan. Wa hisabuhu, hisabnya, perhitungannya, hak dalamannya serah pada Allah Ta'ala. Allah yang akan hisab dia di akhirat nanti. Ya kan? Itulah dia. Tapi hak zahirnya, kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia selamat. Hadis riwayat Muslim. Jadi syarat tauhid, syarat nak jadi ahli tauhid ni, orang yang mengesahkan Allah Ta'ala ni adalah melepaskan diri daripada segala yang disembah selain daripada Allah ini. Itu syarat tauhid. Jadi begitu. Kemudian orang Islam dia maksum. Darah dia terpelihara, harta dia terpelihara, dan kesucian dia terpelihara. Maka haram untuk
ditumpahkan darah dia, dinodai kesucian dia, ya, dirampas harta dia. Itu dia. Jadi hukum ni ikut zahir lah. Kita hukum ke zahir. Yang dalam Allah Ta'ala punya kerja lah. Allah yang akan menghukum dia yang dalaman tadi. Kemudian wa'an Abi Ma'bad al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu. Syiah kata kan, Syiah. Dengan sahabat-sahabat Nabi ni, yang Islam ni di antara dia ni lah Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Miqdad bin al-Aswad. Ini ya Islam. Ali semua kafir. Syiah kata. Okay? Jadi Al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu qala, dia kata, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kan kepada Rasulullah sallallahu, ara'aita, dia kata macam mana, in laqitu rajulan minal kuffar, kalau aku bertemu seorang lelaki daripada orang kafir, faqtatalna, kami berperang, kami bertetak, kami bertikam, fadaraba ihda yadayya bisayf, lalu dia pancung tangan saya dengan pedang, dia cantas tangan saya dengan pedang. Kan? Dia lawan-lawan dengan saya, tangan saya tercantas, terkena pedang, putus. Faqata'aha, thumma ladha minni bi syajarah. Kemudian dia lari. Dia lari daripada saya, dia menyorok, dia sandar dekat pokok. Dia tak lari ke mana dah. Dia terasak di pokok tadi kan. Dia tak boleh lari mana dah. Tunggu mati ya dengan pedang saya. Tangan saya dah putus ni. Kan saya kejar dia sampai dekat pokok tu, tak boleh lari dah. Bila dia tak boleh lari dah, dia kata aslamtu lillah. Dia kata aku menyerah kerana Allah. Aku menyerah kepada Allah. Aku masuk Islam lah kepada Allah. Aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha, adakah boleh saya bunuh dia selepas dia dah kata macam tu? Faqala la taqtulhu, Nabi kata jangan kamu bunuh dia. Faqultu, maka aku kata, ya Rasulullah, qata'a ihda yadayya, dia dah potong sebelah tangan saya. Itu dia. Thumma qala zalika ba'da ma qata'aha, kemudian dia kata dia masuk Islam selepas dia dah potong tangan saya. Faqala la taqtuluhu, jangan bunuh dia. Nabi kata jangan bunuh dia. Fa in qataltahu, maka jika kau bunuh dia, fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu, maka dia duduk tempat engkau sebelum engkau dibunuh, sebelum engkau bunuh dia. Engkau duduk tempat dia, dia duduk tempat engkau. Tak boleh engkau bunuh orang Islam. Maknanya dia duduk tempat engkau, sebelum kau bunuh dia, dia jadi Islam, maka engkau telah bunuh orang Islam. Engkau telah membunuh orang Islam. Walaupun dia kata memang nampak jelas-jelas lah dia takut pedang. Jelas-jelas nampak. Dia takut mati kena bunuh kan. Sebab tadi buat marah. Kau ni tangan tu lah, memanglah kan, balas lah. Gitu. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Tu dia. Dia duduk, kalau kamu bunuh dia bila dia dah masuk Islam, dia duduk tempat kamu, kamu pergi duduk tempat dia sebelum dia mengucap tadi. Allah, berat tu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi makna dia itu berada di tempat engkau bahawa dia terpelihara darahnya dan dia dihukum sebagai orang Islam. Dan makna engkau berada di tempat dia bukan kau jadi kafir, taklah maksudnya. Maksudnya darah engkau itu halal ditumpahkan untuk qisas. Kan kita ni bila bunuh orang kena hukum qisas. Hukum bunuh balik, bunuh balas. Dia panggil. Jadi engkau berada di tempat dia, ya, maksud dia kena hukum qisas lah, kau kena bunuh lah. Dia. Sebab kau bunuh orang Islam. Darah engkau harus ditumpahkan oleh waris dia. Waris itu lah qisas.
La annahu bimanzilatihi fil kufri, bukan jadi kafir, bukan maksud itu. Wallahu a'lam. Bukan maksud dia bila bunuh orang masuk Islam dia jadi kafir, bukan bunuh orang tak jadi kafir. Ya kan? Tapi dosa besarlah. Ya kan? Bunuh ni dosa besar. Sebab kalau bunuh satu orang dia ibarat macam hukum bunuh manusia seluruhnya. Ni Allah sebut dalam Quran. Ni. Ya kan? Kalau bunuh orang faka'annama Surah Al-Maidah ayat 32. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh kerana itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahawa barang siapa membunuh seseorang bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana berbuat kerosakan di bumi, bukan orang itu dah salah apa, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dosa dia macam bunuh semua manusia, bunuh seorang. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Ya, bunuh seorang ni macam bunuh semua manusia, dosa dia besar. Ya. Masa panjang dalam neraka tadi. Hukuman bunuh ni dalam neraka ni masa dia lama. Disebut khalidan fiha, macam kekal, bukan kekal abadi lah maksud dia. Lama masa dalam neraka, dosa membunuh ni. Kami main cabut nyawa orang ni. Kan? Ambil alih tugas malaikat. Bunuh orang. Jadi hadis menjelaskan barang siapa yang masuk ke dalam Islam dengan kalimah tauhid. Kalimah tauhid ni kalimah pengesaan. Sebab tu bila kita mengucap kalimah tauhid ni kan kita jadi orang Islam bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman ni adalah bersaudara. Apa yang menghimpunkan mereka jadi saudara? Kalimah tauhid. Kalimah la ilaha illallah. Ya kan? Yang jadikan mereka itu rasa persaudaraan. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Imran ayat 103 kan? Tentang Al-Imran 103. 103 tentang persaudaraan tadi kan, dengan sebab kalimah tauhid. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nampak tak? Berpeganglah kamu semua bihablillah, dengan tali Allah, agama Allah lah maksud dia, dengan mengucap kalimah tauhid. Okey? Wala tafarraqu. Janganlah kamu semua berpecah belah. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم Wadhkuru, naklah kamu semua ingat nikmat Allah ke atas kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, berperang, bergaduh. Tiba-tiba kamu semua sama-sama mengucap kalimah tauhid, maka kamu terhimpun di bawah satu payung.
Kan? Jadi bersaudara. Maka Allah Ta'ala satukan di antara hati-hati kamu dengan sebab kalimah tauhid tadi. Sebab kalimah tauhid ni kalimah yang menghimpunkan manusia. Jadi saudara, jadi bersaudara. Fa asbahtum, maka jadilah kamu semua bi ni'matihi, dengan nikmat Allah Ta'ala, ikhwanan, sebagai orang yang bersaudara. Asbahtum bi ni'matihi ikhwana. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Tengok. Wa kuntum ala syafa hufrah. Kamu ni dah berada di jurang neraka dah. Dah nak terjun masuk neraka dah ni. Nak masuk neraka dah. Tunggu mati ya. Tiba-tiba Allah selamatkan kamu dengan kalimah tauhid tadi. Kan? Berada di jurang neraka dah. Dengan sebab kekufuran dan kesyirikan tadi, tiba-tiba Allah selamatkan kamu dengan kalimah tauhid. Kamu tak dicampakkan ke dalam neraka tadi. Ni. Sebab tu kita tengok kan, persaudaraan, dia panggil apa? Ukhuwah imaniyah ni, persaudaraan dalam keimanan tadi, dia bawa ke syurga. Dia bukan dunia dia sampai ke syurga. Sebab orang beriman ni mereka berkasih sayang sama mereka di dunia dan juga di syurga. Allah sebut ala sururim mutaqabilin. Mereka berada di atas surur, katil-katil, singgah sana mutaqabilin, berhadap-hadapan. Jumpa kawan-kawan sembang. Cerita dia di dunia kita ni kan, duduk seorang tak boleh, kena cari kawan juga. Tengok scroll, tengok siapa free ya, ajak pergi minum teh kan, padahal teh di rumah lama-lama. Takat teh kopi di rumah tu macam-macam jenis dah. Kopi nak kopi apa? Kan? Semua dah. Tapi nak pergi mamak juga. Pasal apa nak pergi mamak? Jumpa kawan. Secawan teh, cawan kopi, 3 jam tak cukup ni. Pasal apa? Seronok jumpa kawan. Seronok jumpa kawan. Cerita dunia. Benda ni dia bawa ke syurga. Syurga pun kita nak jumpa juga orang ni. Kita nak jumpa orang. Jumpa kawan-kawan, nak sembang, cari. Dan setiap minggu ada hari perhimpunan di syurga. Seminggu sekali orang syurga berkumpul lah, laki-laki ni. Jumpa, sembang, bukan jumpa duduk senyap je dah, sembang. Tengok, kenal, cerita macam mana. Kan? Lepas tu ada masalah, habis sembang baliklah rumah masing-masing. Balik rumah tu jadi lawa tambah lagi. Kehansaman tu kan, dia bertambah handsome setiap minggu. Dia punya kelawaan dia tu tambah. Lawa macam mana? Tak tahu nak kata lah. Janggut tak ada. Dalam syurga janggut tak ada, jauh. Licin, amrat. Amrat ni maksud dia macam budak umur 2 tahun, 3 tahun tu. 10 tahun tu. Comel letak kulit dia. InsyaAllah bagi masuk syurga dulu lah. Kan? Cari mana Abang Haji ni tak ada. Dalam alam barzakh pun cari juga. Alam barzakh kan. Mana jumpa juga kawan hak mati hari ni, jumpalah hak mati sebelum ni kalau dia berada di setempat. Tapi kalau pergi belah tempat tu tak jumpa. Jadi orang lama tanya orang baru, tanya pasal dunia ni. Apa jadi berita-berita dunia ni kan. Dia pun nak tahu jugalah berita dunia. Berita adik-adik dia. Macam mana anak-anak dia, macam mana bini dia. Bini hang nikah lain dah, nikah lain dah. Ya, lepas tu nanti ada orang baru mati dia tak tanya dah. Pasal apa? Pasal jadi bini orang lain dah. Tak tahu tu, tak tahu bab politik apa tak tahu.
Tak tahu lah. Tak tahu kita satu yang tanya lah. Kalau ikut tu. Sebab ada hadis sebut kan. Innahu kana fi ghammi ad-dunya. Ni sebut tunjuk hadis satu ya. Kan? Lepas tu kita tutup kelas kita. Sejak tu dia ni. Dalam kubur tak tahu lah. Di alam barzakh. Jasad kita dalam kubur apuk redam dia tak ada. Di alam barzakh tu ruh kita. Ruh. Sifat ruh ni tak tahu macam mana lah. Nabi pun tak tahu. Ruh sifat macam mana. Sebab yas'alunaka 'anil ruh kan. Qul ruh min amri rabbi. Beritahulah kat manusia ruh tu urusan Tuhan aku. Ya. Ni hadis cerita tentang innahu fi ghammid dunya ni. Boleh berdialog sama-sama depa. Tapi dengan hak kita dia tak dengar dah. Depa di alam lain, kita alam lain. Kita alam dunia, depa alam barzakh. Nih, hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih At-Targhib, hadis sahih. Innal mu'min, orang beriman, idza qubida, apabila dicabut nyawa dia, atadhu malaikatur rahmah, datang malaikat rahmah bihariratin bayda, dengan sutra putih. Harirah bayda, sutra putih. Fayaqulun, maka malaikat rahmat tadi kata, keluarlah kamu kepada apa nama, keredaan Allah kan. Maka keluarlah seperti mana wangi, minyak yang tersangat wangi, bau yang tersangat wangi di dunia ni kan. Itu dia sampai habis ni kan, hadis dia. Okey, sehingga sini hatta ya'tuna bihi arwahal mu'minin, sehingga malaikat rahmat ni bawa roh orang beriman tadi ke tempat roh orang-orang beriman. Falahum ashaddu farahan, maka roh-roh hak lama tadi seronok sangat ada orang baru mari. Nabi kata, falahum ashaddu farahan min ahli al-ghaibi bi ghaibihim. Macam kita ni tunggu kawan kita lama tak balik, tiba-tiba dia balik. Mana Pak Haji Osman tak balik lagi. Tentu dia balik, tengok daripada jauh kita dah senyum dah. Tengok daripada jauh kawan kita ni kan. Kita dah berseri-seri, seronok ni. Kan? Contohnya anak kita lah belajar ke overseas 4 tahun baru balik. 4 tahun. Saya 4 tahun baru saya balik. Kawan saya 10 tahun baru balik. Masa tu bukan telefon, orang miskin susah telefon apa. Kawan saya 2 orang. 3 orang. 10 tahun baru balik. Orang Terengganu seorang, orang Kedah seorang, orang Perak seorang. 10 tahun tak tengok mak bapak dia. Kita ni 4 tahun balik, mak kita jerit-jerit, anak aku balik, anak aku balik. Wah. Ni. Depa ni teramat seronok. Ruh lama-lama ni bila ada orang baru mari, depa teramat seronok. Min ahli al-ghaib bi ghaibihim fayaqulu ma fa'ala fulan. Depa pakai duk tanya ni. Kau tu buat apa? Hak kenal lah. Ni anak aku apa dia buat apa lah ni? Bini aku dia buat apa lah ni? Kan nak tanya, nak dengar berita dunia tu. Kita nak tengok berita dunia pukul 11 tu pun kalau ada TV. Kan? Nak line apa dia panggil? Berita dunia kan? Dia buat berita dunia ada orang baru mati. Tanya, pasal nak tengok berita. Maka fayaqulun, maka sebahagian hak lain. Hak domai serbu tanya, ni hak kenal lah. Hak tak kenal ni serbu tanya apa? Kan? Hak lain dia kata, biarkan dia sehingga dia berehat dulu. Ni. Da'auhu hatta yastarih. Tinggalkan dia, bagi dia berehat dulu. Pasal apa?
fa innahu kana fi ghammid dunya. Dia ni baru je selesai dari duka cita dunia ni. Tinggal anak, tinggal bini, tinggal BMW, kan? Tinggal kekayaan, sedih. Fayaqul, maka bila dia tanya, mana dia kaum si fulan kita macam mana? Ada lagi ke? Maka hak baru mati jawab apa? Mati dah. Amma atakum, dia tak datang sini ke? Fayaqulun, maka dia pun jawab, zuhiba bihi ila ummihi al-hawiyah. Kena bawa pergi ke tempat al-hawiyah dah. Tempat orang jahat. Tempat ruh tak beriman. Wa amal kafir. Kafir. Mana malaikat cerita orang kafir hadis panjang ni, malaikat bawa kebok lah. Kan? Nak bukih ruh dia. Bawa pergi sijin lah. Kan? Fayudhaba bihi ila babil ard. Dia bawa dia ni bawa ke pintu bumi. Di bawah sekali. Maksud itu. Dia panggil sijin. Tak ada di sini maka habislah. Dia berkata pergi tempat sana dah. Tak duduk dengan kita dah. Rupanya dia mati dulu pada hang. Dia mati dulu pada aku. Tak main sini. Tu dia pun nak dengar. Pergi sana dah. Dua tempat ya. Dia cerita lah ni. Nabi beritahu wajib beriman je lah. Wallahu ta'ala alam. Kan? 9-8 minit. Telah jawab 8 minit. Oh, sorry. Berkumpul lah. Boleh sembang lah. InsyaAllah kita dibuat. Sana dibuat. Tapi tak ada tete mamak. Tak ada. Jom. Baru sampai letih. Jom kena capati tu. Tak ada. Kan? Ruh bukan sifat dia. Kan? Kesijin. Sijin. Tak kira sebab tak kira sebab pun. Hak kenal dia tanya lah macam mana. Dia bukan orang kenal dia tak kenal orang. Dia kan kenal kita kenal dia. Kita nak pergi tanya dia kenal tak apa nama anak saya. Saya tak kenal pun. Tapi orang kenal tuan ramai, tak apalah. Rahimahullah lah, Allahumma ghafir lahu. Maknanya kalau dia orang beriman, dia pergi tempat orang beriman lah. Kalau hukum qisas lah. Hukum bunuh balas lah. Membunuh. Dia bunuh orang, hukum bunuh boleh lah. Kecuali keluarga dia maafkan. Bayar diat kan. Dalam Islam lah. Dia pun siapa suruh. Bukan kerja dia pun suruh hukum bunuh orang. Itu kerja kerajaan. Pukul sampai mati. Dia pun kena hukum balas lah. Bunuh balas lah. Kita marah dekat orang antara mana pun, kita bukan boleh pukul dia. Ada undang-undang. Dia jahat tak mana pun, kita boleh pukul. Tak boleh. Dia undang-undang yang akan menjatuhkan hukuman tadi. Tak boleh. Islam ni bukan macam tu. Islam bukan koboi. Mana akan kenalah hukum balas dia tadi. Kerajaan yang menjatuhkan hukuman lah, bukan kita lah. Kalau di Saudi hukum pancung. Di Saudi dia hukum pancung, bunuh. Betul. Membantu secara bahaya sehingga menyebabkan kematian. Kan? Hukum bunuh. Dia kira hukum membunuh. Sebab dia sengaja. Kalau di sebelah Saudi memang hukum bunuh, dia tak terus bunuh, hukum pancung. Sabit kesalahan kerana menyebabkan kematian, pancung. Dadah, hisap dadah apa pancung. Keluarga dia bagi keampunan, tak apalah. Keluarga dia bagi keampunan, tak apalah, bayar diat lah. Bayar diat. Itulah cerita dah. Baik. Hadis dah, sampai sini tanda insya-Allah. Tadi tak tengok tarikh betul-betul. Tu duk tanya ni tarikh ni bila ni, rupanya ulang kaji kan, tak apa, tak ada masalah.
Kan boleh ya, ulang kaji kan, insya-Allah. Itulah. Insya-Allah. Tidur awal lah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.